Bab bulan itu yakunu mungkin 29 hari dan mungkin juga 30 hari. Tapi itu tidak disebut, hanya ada dalam syarah tu ada waqad yakunu 30. Kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah golongan yang ummi, tidak tahu menulis dan tidak tahu mengira. Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu hakadha, dibuat isyarat, wa hakadha wa hakadha. Dia genggam satu ibu jari. Wa khanasa Sulaiman isba'ahu fi tsalitsah. Sulaiman, yang ini perawi guru kepada Imam Abu Daud, khanasa melipat isba'ahu jarinya pada kali yang ketiga. Dia sebut hakadha, hakadha wa hakadha wa hakadha. Jadi maknanya, maksudnya ialah 29. Ini dia sebut pula hakadha wa hakadha wa hakadha. Jadi 3 mana 30 hari. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahru 29. Bulan itu ada 29 hari. Fala tasumu hatta tarau. Jangan kamu berpuasa sehingga kamu nampak dia, nampak anak bulan. Wala tuftiru, dan jangan kamu berhenti berpuasa sehingga kamu nampak anak bulan. Jadi jangan berhenti berpuasa bulan Ramadan sehingga nampak anak bulan tu. Bila nampak anak bulan tu, tak bolehlah berpuasa, anda kena gaya. Fa in ghumma alaikum, sekiranya kamu terhalang, yakni daripada nampak ataupun melihat anak bulan, kamu dihalang oleh ghaim misalnya, awan. Ghumma itu daripada ghaim. Faqduru lahu, maka kiralah untuk bulan itu, yang ini berdasarkan riwayat yang lain 30 hari, 30. Tapi dalam riwayat ini setakat itu. Faqduru lahu boleh juga kita terjemah dengan makna, maka pakailah 30 hari, pakailah untuk bulan itu 30 hari. Qala kata perawi, fakana Ibnu Umar, siapa dia perawi ni? Qala, yani Nafi', anak murid dia Nafi'. Dia kata Ibnu Umar, bila idza kana Sya'ban 29, kalau bulan itu, bulan Sya'ban tu terdiri daripada 29 hari, nazara lahu, dia akan tengok, dia akan perhati situ lagi. Nazara lahu, mana dia akan perhati anak bulan tu. Dia perhati sendiri berdasarkan di sini, berdasarkan setengah-setengah riwayat dia suruh anak beranak dia tengok, pasal dia buta dah pada ketika tu, tak nampak. Fa in ru'iya fadhaka, dia suruh tengoklah. Kalau nampak anak bulan, yang ni pada malam 30 tu, fadhaka, maka dia kira berhentilah. Fadhaka, maka dia kira berhentilah, kira raya lah. Mana dia tidak berpuasa lagi kalau pada malam ke-30 tu dah nampak anak bulan. Wa illam yara wa lam yahul, tapi kalau dia tidak nampak dan tidak terhalang, ia tidak dihalangi oleh sesuatu untuk nampak anak bulan itu, mana pemandangannya tidak terhalang oleh awan ataupun qatarah, debu,
direbu dan sebagainya, asbaha muftiran, dia akan berpagi dalam keadaan tidak berpuasa. Fa in hala, fa in hala duna manzarihi sahab, kalau ada halangan awan ataupun debu, asbaha saiman, dia akan berpuasa, yakni pada hari yang ke-30. Ini mana malam yang ke-30 tu kalau berawan tak nampak, dia akan pagi besok berpuasa, yakni mencukupkan bulan itu selama 30 hari. Qala, kata perawi, yang ini Nafi' lagi, wa kana Ibn Umar yuftiru ma'an nas. Ibnu Umar berbuka, maksud berbuka di sini menghentikan puasanya, menghabiskan puasanya bersama orang ramai. Mana kalau orang ramai 29 ya, sekat 29 hari, hari yang ke-30 tu tak puasa dah, dia tak puasa juga. Orang raya dia raya lah, begitu. Wala ya'khudhu bihadzal hisab, dia tidak pakai hisab yang ada sekarang ni. Maksud pada masa riwayat tu ada orang pandai lah, mana kira-kira ilmu bintang ke apa tu, dia tidak pakai itu. Dia pakai apa yang orang ramai nampak, apa yang orang ramai nampak. Dia sendiri, apa dia tak pakai sendiri tu sebab dia tak nampak. Jadi kalau orang kata nampak anak bulan kan, gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ayyub, katanya Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada penduduk Basrah bahawa kami mendapat tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti hadis Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Cuma beliau menambahkan, yakni Umar bin Abdul Aziz menambahkan, wa inna ahsana ma yuqdaru lahu, cara mengira yang paling baik ialah apabila kita nampak anak bulan Sya'ban itu pada sekian-sekian, fasawm insyaallah li kadza wa kadza. Pada sekian-sekian itu maksudnya idza ra'ayna hilal Sya'ban, anak bulan Sya'ban itu kalau kita nampak pada sekian-sekian, misalnya pada hari malam yang ke-30 misalnya, atau malam yang ke-29, fasawm insyaallah, maka puasa yakni bulan Ramadan insyaallah sekian-sekian, sekian-sekian hari. Misalnya kalau kita kata bulan Sya'ban tu 29, malam yang ke-30 tu sudah nampaknya, kiranya puasa tu akan kita puasa 30 hari lah. Tapi kalau anak bulan Sya'ban tu nampak tu, jadi pada malam ke-30, jadi bulan Sya'ban tu hanya kalau kita kata 30, boleh jadi puasa tu 29. Begitu juga sebaliknya, illa an yarau al-hilal qabla dhalik, kecuali kalau mereka nampak anak bulan tu sebelum tu. Maknanya kalau bulan Sya'ban tu 30 hari, 30 hari, tidak, kalau bulan Sya'ban itu 29 hari maksud dia sini, maka kira-kiranya puasa 30 hari lah. Kecuali kalau nampak anak bulan sebelum tu 29, malam 30 tu sudah nampak dah, jadi kira 29 hari je. Gitulah. Maknanya dia pakai berdasarkan nampak anak bulan. Gitulah kesimpulannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya sesungguhnya puasa kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 29 hari itu lebih banyak daripada puasa kami bersamanya selama 30 hari. 29 itu lebih banyak daripada 30 hari. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada Abi Bakrah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, 2 bulan raya tidak kurang, 2 bulan hari raya tidak kurang, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Baik, kita tengok semula. Ini bab bulan itu, ini bulan lah, sebulan-sebulan tu.
Kita ni ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Jadi bulan-bulan tu kalau mengikut kitanya, Nabi SAW ajar, ialah berdasarkan kiraan bulan, berdasarkan bulan. Dan benda ni dapat dilihat, dapat ditengok dengan mata kepala. Jadi bulan, maknanya bulan yang diterima oleh Islam lah, berdasarkan berpandukan bulan tu yang terbit pada waktu matahari terbenam atau sebelum tu sikit, pada masa tu lah. Kira tu bukan kira berdasarkan matahari. Jadi kalau kira bulan qamari, kita panggil bulan qamari, bulan bukan bulan syamsi. Bulan qamari tu sama ada 29 hari bilangan harinya ataupun 30. Dia dua tu je. Tak pergi 31. Sebab kalau kita kira bulan syamsi, matahari ni 31 pun ada, 30 ada juga kan. 28 pun ada juga gitu, bulan Februari. Jadi kalau bulan Islam yang diterima oleh Islam, jadi pentinglah bulan-bulan ni. Nak kira ni, hak kira zakat, kau kira gapo-gapo, kau kira berdasarkan ni. Tak boleh kira bulan ni, tak boleh kira gitu. Kata cukup setahun zakat kau untuk gapo-gapo lah. Dia berdasarkan hak ni. Kalau seseorang tu bernazar nak puasa sebulan mana? Bulan hak ni. Bukan bulan mengikut hak kita biasa pakai tu, Januari, Februari gapo tu, bukan hak tu. Semua hukum hak berkait dengan hukum dia terikat dengan bulan ini. Tapi orang Islam tinggalnya siapa tak ingat dah nama bulan, tak ingat. Kalau sebut hak ni ingat boleh, tertib boleh. Tapi kalau bulan ni jadi tak ingat. Pasal apa tinggal? Padahal berapa banyak hukum berkait dengan hak ni, berkait dengan hak ni. Termasuklah hukum cerai kau, edah kau, gapo kau tu, dia berkait dengan hak ni berlaku. Tak boleh kira hak tu, tak boleh kira hak tu. Dan kalau nak kira pun lebih senang, lebih senang. Orang bodoh setara mana orang biasa tak mengaji pun dia boleh tengok dengan mata kepala dia. Kalau kita nak tengok matahari, nampak juga, tapi orang tidak pakai gitu. Orang tidak pakai gitu. Jadi hari ni kalau mengikut kira hak umum lah dipakai ni, yang sampai kepada kita melalui tamadun barat, dia kira daripada pukul 12 malam tu hari dia. Hari bermula 12 malam. Mana nak nampak situ kita kata kan? Super tolak tengah malam tu. Nampak ke dia? Tari tubik ke masa tu? Tak. Tapi kira situ. Sampai 12 tengah hari, itu separuh. Daripada 12 tengah hari tu sampai 12 malam pula PM tu, separuh pula. Padahal bukan situ start malam. Kata siang malam. Siang ni start mana kalau nak kira? Malam tu start mana? Tak menentu. Jadi dia berdasarkan kira-kira semata-mata. Nak tengok dengan mata kepala tak boleh. Lepas tu kalau nak kira bulan ke bulan pula, nak kira daripada mana? Nak kira daripada mana? Kita kata daripada terbit matahari, boleh juga. Tapi bilangan bulan tu tidak sama. Tidak sama. Start bulan kita ni start dengan malam. Start dengan, ini tidak start dengan pagi, start dengan malam. Hari bermula dengan malam. Misalnya kita kata hari ni hari Rabu, hari Selasa, esok hari Rabu. Ni malam Selasa, malam Rabu ni. Tapi kalau kira-kira biasa ni malam ini malam Selasa. Sebab dia bermula dengan hari. Tapi kalau bulan Islam ni dalam Quran ajar atau dalam hadis ajar ni, dia mula dengan malam. Jadi makna malam ni malam Rabu orang panggil. Esok tu hari Rabu. Hari tu dia kemudian. Bila hari tu sampai jatuh matahari, bila hari tu? Satu hari. Malam dengan siangnya satu hari. Begitu. Jadi malam esok tu malam Khamis pula. Begitu. Dan lebih mudah ni sebab orang nampak. Orang nampak.
Riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummatun ummiyatun, kita adalah umat ummi. Jadi ummi itu selalu orang terjemahkan dengan buta huruf. Salah satu dalil dianya, orang duduk pegangnya, mana ummi itu dengan makna buta huruf, tak erti baca, tak erti menulis, tak erti mengira. Inilah hadis ni dia kata. Sebab la naktubu wa la nahsub itu mentafsirkan makna ummiyah. Apa ummi itu? Iaitu kita tidak dapat menulis dan kita tidak dapat mengira. Mana baca pun tak ada jugalah. Itu tafsir dia. Cuba kita tengok di situ, dalam syarah tu dia ada sebut umat ni apa maksudnya. Jadi semua kita ni umat ni, kalau kita pakai zahir dia lah, kita sesungguhnya kita adalah umat. Jadi kita tu, kalau Nabi kecek ni, kita tu orang Islam lah kira-kiranya. Jadi pas orang Islam pun tahu huruf belakang kan, tak kena tu kalau lagu tu. Lepas tu kalau kita kata inna tu maksudnya kita ni orang Arab lah, orang Arab pun tahu huruf belakang kan. Atau kalau kita kata inna tu maksudnya orang Arab hak zaman Nabi masa dia tu, hak sekali dengan dia pun tahu huruf belakang, pun tak juga. Cumanya dia pakai kaedah taglib. Dia kata dia pakai kaedah taglib. Walaupun tidak semua buta huruf, tapi kebanyakannya buta huruf. Kebanyakannya buta huruf. Dia pakai kaedah taglib, yang ini mengikut hak lebih ramai. Hak lebih ramai. Ya, kalau begitunya adalah hak tersebar, tersiarnya begitulah. Cuba kita tengok. Inna ummatun ay jama'atun, kumpulan. Bukan semua umat ni. Kalau umat ni mana ramai benar. Kumpulan. Ummiyatun mansubun ila ummatil Arab. Ummiyah, ia tu yang nisbah, dinisbahkan kepada umat Arab. Kita maknanya orang Arab. Jama'ah umat tu dengan makna orang, kumpulan orang Arab. Fa innahum ghaliban, mereka itu biasanya, umumnya tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Sebab itu dikatakan ummi. Ataupun ummiyah tu ya nisbah tu nisbah kepada gapo dia, makna asal perkataan ummiyah tu gapo? Asalnya perkataan maknanya ibu. Sebab apa? Li'annahu baqin 'alal hal. Sebab orang Arab ni dia alal hal allati waladathu ummuhu, dia tu berada dalam keadaan seperti ibu dia melahirkannya. Mana orang ni kalau tak belajar, tak pandai baca, tak pandai nulis, jadi dia tu terus supaya dia baru lahir. Maknanya buta huruf juga situ. Dia tidak belajar membaca, tidak belajar menulis. Ada juga ulama mengatakan ummiyah tu dinisbahkan, ia tu ia nisbah kepada ummil qura. Mana kita orang Mekah, orang Ummul Qura, iaitu Mekah, Ummul Qura. Jadi ummiyah tu nisbah kepada Ummul Qura. Ai inna ummatun makkiyatun, yani kita orang Mekah gitu. La naktubu wa la nahsub, kita tidak tahu menulis dan tidak tahu mengira. Lepas tu dia sebut ni hukum ni, kata begini ni mengambil kira kebanyakan mereka, ataupun maksudnya kita tidak pandai. Menulis sikit-sikit tu boleh, tapi tidak pandai benar. Menulis dan mengira tu tidak pandai benar. Tidak berarti di kalangan mereka itu tidak ada orang yang tahu menulis dan mengira langsung. Tidak begitu. Sebab menulis, pandai menulis ni jarang, sikit sangat ada di kalangan mereka. Dan yang dimaksudkan dengan hisab di sini iaitu hisab kira-kira berdasarkan ilmu bintang itu, berdasarkan perjalanan bintang itu. Mereka memang tak tahulah ilmu ni kecuali sedikit ya, tak ramai tahu.
Jadi Nabi SAW mengaitkan hukum puasa dan lain-lain dengan nampak anak bulan, liraf'il haraj anhum, supaya tidak menjadi kesusahan kepada mereka, kepada orang Arab ni, dengan kena bersusah payah mengira perjalanan bintang, perjalanan bulan itu. Dan hukum ini dalam bab puasa ni berterusan berlaku, walaupun selepas itu ada orang yang pandai mengira, walaupun selepas itu. Bahkan kalau mengikut zahir siap hadis ini, ia memberi makna menafikan kait hukum puasa itu dengan hisab sama sekali. Mana dia nafi, tak boleh pakai hisab. Lepas tu dia sebut satu golongan orang mana dia merujuk kepada ahli ilmu bintang ni, mana pakai kira-kira, wahumur rawafid, mereka itu adalah puak-puak Syiah. Kata Al-Baji, ijma' salaf as-salih hujjah alaihim, mana kita tak boleh pakai hak tu. Ijma' salaf as-salih ni lebih kuat lagi daripada hak tu. Lepas tu dia marilah pendapat Ibnu Bazizah. Ini adalah pendapat mazhab yang batil, yang karut. Syariat melarang daripada kita ni mendalami ilmu nujum, sebab ia hanya tekaan dan agakkan semata-mata, bukan suatu yang putus, kata dia. Dan zan ghalib pun tidak ada juga. Selain daripada itu, kalau kita kaitkan hukum ini dengan kira-kira tu, nescaya jadi susah. Sebab apa? Bukan semua orang tahu. Bukan semua orang tahu. Ini yang disebutkan di sini. Lepas tu kita nanti tengok kemudian nanti tengok kemudian. Ada lagi perbahasan ni kemudian. Jadi berdasarkan ni, orang-orang pegang ni dia kata tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab tu raja kan kita dengar orang kata tak boleh kira. Kena pakai anak bulan semata-mata. Dia pegang dengan ni. Tapi anak sudah bahad dah ni. Sudah bahad dah. Boleh tengok dalam Syarah Bukhari, nota yang keberapa ni, yang kedua ke, yang ketiga. Dalam tu bincang panjang. Jadi tidak berasa nak ulang. Tengok situ. Jadi hadis-hadis ni semua kita telah selesaikan, penjelaskan apa maksud dia sebenarnya. Tengok situ. Dan setengah-setengah orang tu dia buat dalil dengan hak ni, inna tu maksud dia tu Nabi menunjukkan kepada diri dia sendiri. Dia sendiri tu maknanya buta huruf. Itu salah satu dalil kepada orang kata Nabi tu buta huruf. Inilah hadis. Sebab kalau nak kata kita semua ni buta huruf, tak. Nak kata orang Arab buta huruf, tak juga. Lepas tu siapa dia? Hak tentunya Nabi kata dia. Jadi kita ni gini lah. Tapi hak ni dia berkait dengan dia suruh orang. Apa kena mengena dengan dia? Dia suruh orang sampai ke bila-bila ni pakai bulan. Sebab apa? Sebab tak tahu mengira, tak tahu baca, tak tahu menulis. Jadi nampaknya tidak khusus dengan dia pula. Tak apalah, ini pendapat lah, masing-masing pendapat. Ada yang kata Nabi itu buta huruf. Tapi anda sudah faham di sana panjang. Ada dari sudut Qurannya, dari sudut hadisnya, dari sudut bahasanya, gapo tu. Pada anda sini semua ni Nabi SAW kata gini ni, ini termasuk dalam bab iltifat, ilmu balaghah, ataupun dalam bab tajrid. Bukan ni nak ayat dia tu sendiri. Kemudian seperti hak dalam kitab ni pun ada sebut tadi, nisbah ummiyah tu nisbah kepada gap. Waktu pun khilah dah. Jadi bagi anda lebih sesuainya di sini ummiyatun ini dengan makna orang Mekah. Orang Ummul Qura.
Tengok situ lah. Jadi kalau nak lebih detail lagi dengan dalil-dalil dia gapo, perbahasan panjang, tengok situ. Jadi maksud iltifat ataupun maksud tajrid itu, Nabi SAW cuba membayangkan seseolahnya dia tu sekali dengan orang itu. Padahal tidak bermakna dia tu masuk sekali, dan tidak menafikan orang-orang yang pandai juga ada sekali dengan dia, tidak. Tapi berdasarkan kebanyakan yang ada tu begitu, dia sebut begitu sebagai merendahkan diri dan nak jaga hati mereka. Nak jaga hati mereka. Seperti mana seorang yang kalau dia kaya, dia seorang kaya, atau beberapa orang, seorang dua je kaya, apabila dia kecek depan orang ramai tu, dia kata kat kita moga puak-puak sesak. Kita kata maka setara tu pada dah. Jadi apakah maksud dia kita tu, dia sendiri tu semua orang tahu kaya, ataupun seorang dua lagi tu kaya, tapi maksudnya kita tu berdasarkan kebanyakan. Dan tujuan Nabi SAW kata begini, nak suruh mudah, nak cerita kata nak puasa ni tidak kata payah, kena pandai matematik juru benar dulu, kena pandai ilmu bintang barulah boleh. Untuk puasa, untuk ibadat kita ni mudah, sebab dia kaitkan dengan benda-benda gitu je. Orang tak tahu baca, tak tahu menulis pun, for kita ni pun, itu maksud dia, boleh juga mendapat panduan, boleh juga menentukan bila permulaan puasa dan bila akhir puasa dengan mudah saja. Tu dia nak ayat sini, bukan nak menafikan orang Arab pandai baca, pandai menulis gapo, pandai mengira gapo dak. Sebabnya ya banyaklah, antaranya hak saya sebut tu, kalau tak pandai baca, tak pandai menulis, Nabi SAW kata tu, kalau seorang tu baca Quran, dia dapat pahala 10. Saya tidak kata 10 alif lam mim tu 10. Alif tu 10, lam tu 10, mim tu 10. Enggak, dia kata alif lam mim tu dia kenal kau Allah tu hak mana, mim tu hak mana, tak pernah sabah tu. Dia kata benda yang dia tidak tahu, nak tulis pun tak erti. Kalau orang tulis pun dia tukar mi seputih dengan mi sambung. Jadi alif lam mim tu seputih-putih kau sambung. Jadi tak pernah sabar Nabi nak kata benda yang dia sendiri tak faham, dia sendiri tak tahu. Dah banyak lagi lah, tengok situ dah, tengok situ. Jadi nak kata dia tak pandai ngira, tak pernah sabar. Sebab apa? Banyak benar dalil-dalil yang dia boleh. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, orang yang pakai zahir hadis ini, mana kita kira ibadat puasa ni berdasarkan anak bulan, itulah yang mudah sebenarnya, yang mudah. Dan kalau seseorang itu tengok, dia sendiri nampak dengan mata kepala, dia tengok dalam kalender, dok lagi, dia kena pakai hak dia. Sebab Nabi SAW kata dah dalam hadis-hadis akan datang banyak sangat, dia kena pakai hak tu, hak nampak. Sebab hukum puasa, hukum ibadat apa ni berdasarkan hak mudah tu, tidak terhenti di atas kira-kira. Jadi kira-kira tu ya kalau berbetulan iyalah, kalau tidak tak. Hak ni boleh semua, dia orang duduk dalam hutan, dia ceruk mana pun boleh, tak mengaji sikit abuk pun boleh, mudah. Dia nak cerita di sini hukum-hukum tu kita nak pakai mudah, tidak kata jadi susah, kena belajar ilmu lain dulu, suku sakak dulu, baru boleh tentukan. Tu je dia nak ayat, bukan nak ayat apa ni satu kelebihan buta huruf tu. Jadi kalau nak tahu, tengok situlah. Sudah ayat, sebab kalau nak cerita pun panjang sangat, panjang sangat. Tengok dalam nota hak ana tulis tu, Syarah Bukhari tu, yang keberapa, yang kedua ke yang ketiga gitulah, di mana bila Jibril tunjuk suruh baca pada Nabi tu kan, dia suruh baca, suruh baca tu Nabi tak boleh baca, tak boleh baca kan, ma ana biqari ini kan, saya tak tahu baca. Jibril suruh lagi. Situlah, situ di hadis tu, ada bahas situ. Jadi Jibril suruh baca tu, dia ajar dah kau sebelum pada tu. So kita ajar budak mengaji, kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca. Mana hak saya baca saat ni? Boleh kira. Dia tak baca kau satu.
Lepas tu dia suruh baca. Dah tak baca kawasan tu mesti ada sesuatu yang tertulis ke. Misalnya kita buka, kita ni asal ni baca ni. Baca. Ada sama ada dia ajar dah, tertulis dah. Dia tak ajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Dah tidak gitu. Lepas tu dia kalau tidak baca, dia tidak ajar dulu, bermakna ada sesuatu. Kalau tidak nak baca kan. Dia kata saya tidak pandai membaca, tu maksudnya ada sesuatu yang tertulis lah. Kalau tak ada benda ke satu, saya nak baca gapo? Dia kata gitu. Dia kata gitu. Saya baca kau dia. Ajar pun tidak, tunjuk pun, nampak gapo pun tak ada. Dia akan kata saya nak baca gapo. Ni dia kata saya tak pandai baca. Maknanya benda tu ada. Sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis. Lepas pada tu Nabi boleh baca 2-3 kali kena tekan, boleh baca. Memang sebelum pada tu tak boleh baca pun. Memang semua orang tahu. Dia tak mengaji mana-mana, tak ada kelas, tak ada tuition, tak ada gapo. Memanglah semua orang tahu. Tapi lepas pada tu dengan mukjizat, sebagai mukjizat kepada dia, bersama-sama dengan dia dapat Quran tu, pandai membaca, pandai menulis, pandai segala-galanya, selalu pada masa tu. Ada juga orang ramai, kebanyakan orang dia kata dia tak tahu baca sampai ke mati, buta huruf sampai ke mati. Itu pendapat masing-masing lah. Lepas tu dia pegang dengan mana? Dia pegang wamakum tatatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminika idzal lartaba al-mubtilun. Dulu mu tak tahu, mu tidak baca. Sebelum ni mu tidak pernah baca mana-mana kitab, tak pernah tulis. Sebelum ni, selepas tu hak sebelum dia royak tu, dulu memang kita pun terima hak tu dulu. Tapi lepas dapat wahyu, lepas dapat gitu, dia boleh. Sebab dia kata dulu hak tak boleh tu, bukan sampai ke mati. Situ orang tidak perhati hak tu. Tak perhati. Jadi gitulah. Riwayat daripada Ibn Umar lagi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan itu 29 hari. Mana paling kurang 29 lah maksudnya. Tak ada lebih kurang daripada tu. 28 hari dah tak ada. 29. Fala tasumu hatta tarawhu. Jangan kamu berpuasa sehingga kamu nampak bulan tu, anak bulan tu, hilal maksudnya. Nampak anak bulan tu. Jadi kalau nampak mana kena puasa lah. Jadi bulan Syaban tu hanya 29. Lepas tu nampak anak bulan. Tak ada cukup 30. Kita kena puasa dah lah. Kena puasa dah. Kalau tak nampak anak bulan pada malam 30 tu, maknanya selepas pada esok ke tu, hari esok tu masih lagi bulan Syaban lah, 30 hari. Maknanya bulan Syaban, bulan tu bulan tu 30 hari. Gitulah kira-kiranya. Tapi kalau sudah nampak malam 30 tu, bermakna bulan tu hanya 29 saja. Esok ke tu kira 1 hari bulan Ramadan tu. Jadi kena puasa. Wala tuftiru hatta tarawhu. Jangan kamu berhenti berpuasa. Berhenti berpuasa yakni bulan Ramadan itu sehingga kamu nampak. Kalau nampak, dan tidak akan nampak sebelum pada tu. Kalau nampak keliru tu, keliru 29 hari tu kena ke mana-mana mesti. Cuma kalau nampak hari 29 malam yang ke-30 tu sudah nampak dah, bermakna bulan puasa tu hanya 29 hari saja. Esok ke tu kira 1 Syawal tu, raya dah lah. Tapi kalau tak nampak, kalau tak nampak mana kira 30. Kira 30. Maknanya tak nampak ni dalam keadaan cerah lah. Cerah, cuaca tu cerah, tak nampak juga. Gitu. Begitu juga kalau malam tu gelap lah, ataupun
berawan, berjerbu, tak nampak. Kira cukup 30. Gitu cara. Walaupun hakikatnya 30 tu habis dah, rupanya 1 hari bulan dah. Tak kira. Tak apa lagu tu. Dia kira gitulah. Tapi kalau berdasarkan kiraan apa nama ni, hisab ni, dia dalam keadaan lagu tu lah apa ni membantunya. Dalam keadaan lagu tu bahawa bulan ni 29 je. Nampak tak nampak pun memang 29. Tahu-tahu sungguh hak tu. Hak tu jadi ada khilaf di situ. Tak apalah, kita akan tengok akan datang. Jadi maksud hadis ini ialah kalau kamu sudah nampak bulan tu pada malam 30, jangan duduk kira nak cermak lagi ke, kita puasa lagi esok. Tak boleh. Kalau dah sudah nampak anak bulan berti, kira raya dah lah esok tu. Jangan kira kalau 30 lebih banyak tu bulan hak lengkapnya. Tak boleh lagu tu. Nak penuh 30 tu. Atas dasar ihtiyat kau lebih cermak kau, kita kata tak boleh lagu tu. Dan jangan juga kita kira 29 tu dengan tetap gitu, tak boleh juga. Sebab hak tu lebih ringan. Jadi agama Islam ni bukan nak ringan kan. Jadi kita pakai 29, tak boleh juga. Tapi kena kira berdasarkan apa tadi tu. Yang ni berdasarkan bulan tu, masuk dah ke bulan Syawal, masuk dah ke bulan Ramadan atau tidak, berdasarkan apa, ataupun kira lah kita kata. Seperti mana akan datang ada khilaf nanti kita sebut. Jadi di sini sehingga kamu nampak tu bukan semua orang kena nampak. Dan setiap orang kena nampak dah. Lepas tu kalau hak buta nak nampak lagu mana? Islam juga dia. Bahkan yang dimaksudkan di sini ialah sebahagian atau seorang saja pun boleh dah mengikut jumhur ulama, asalkan dia tu orang yang adil. Orang yang ada, orang yang jujur, molek, mata dia cerah molek, nampak padan dah. Jadi kata kamu ni tidak semestinya ramai. Ia mewakili antara kamu lah. Tidak semesti kata semua dah. Mengikut jumhur ulamanya, kata seorang pun padan dah. Tapi mengikut setengah-setengah ulama, dia kata kena 2 orang sekurang-kurangnya. Kena 2 orang. Itulah mazhab Hanafi pun dia kata gitu juga. Tapi kalau jumhur ulama kata seorang pun pada dah. Setengah-setengah ulama kata ni kalau seorang 2 ni kalau ketika gelap sikit tu tapi mata dia cerah, dia nak apa. Tapi kalau ketika cerah, kata dia tak boleh seorang. Ketika cuaca tu cerah molek, tak boleh seorang, kena ramai kata dia. Kena ada juga berpendapat begitu. Daripada sinilah juga ulama-ulama mengatakan khilaf ni khilaf tentang nampak tidak nampak. Hak mana nampak? Kawasan tu nampak, orang kawasan tu lah. Hak kawasan lain tak nampak, tak boleh lah dia. Dia tidak terikat dengan hak tu. Tidak kata orang Malaysia nampak, maka orang hak lain di bahagian lain di dunia ni pun kena puasa juga ataupun kena raya juga. Tidak gitu. Sebab dia kaitkan kamu nampak, kamu tu orang di kawasan tertentu lah. Di kawasan tertentu. Bukan mana ditujukan kamu tu kepada semua semua orang, tidak. Sebab nampak-nampak dia berkait dengan setengah-setengah tempat saja, bukan semua tempat. Bukan semua tempat. Maknanya kita kata kita duduk di sebelah timur, lebih cepatlah nampaknya. Sebab matahari jatuh dulu di kawasan kita tu. Bila matahari dekat nak jatuh tu, bulan tu naik lah, nampak lah. Tapi kalau orang duduk jauh di barat sana, dia lambat lagi malam nak nampak kan? Tak nampak tengah hari bulan.
Jadi Nabi SAW kaitkan dengan nampak. Nampak tu dia orang di kawasan masing-masing. Di kawasan tu yang nampak ia. Begitu. Ini mengikut pendapat ulama, dan banyak lagi hak lain. Sebab itu pada muka surat 107 kalau ada kitab ni boleh tengok. Dalam perkara ni ada khilaf ulama, ada beberapa mazhab kata dia. Yang pertama, li ahli kulli baladin ru'yatuhum. Setiap orang di negeri tertentu tu dia ada dia dapat melihat bulan di tempat dia tu sendiri. Jadi ada hadis dalam Sahih Muslim yang menyokong hal ni. Dan ini juga pendapat Ikrimah, Qasim, Salim, Ishaq, dan Imam Tirmizi menukilkan inilah pendapat ahli ilmu. Dia sebut gitu. Ahli ilmu ni dia tidak sebut orang lain selain daripada itu. Dan Mawardi juga ada menyebutkan bahawa ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Ini yang pertama. Mana orang negeri yang sama, dia aja berkaitan dengan nampak ni. Jadi kalau orang negeri itu nampak, orang negeri itulah puasanya. Tidak kata seluruh dunia. Tidak gitu. Yang kedua, pendapat yang kedua, kalau nampak anak bulan di satu negeri, orang-orang di negeri lain pun kena juga. Ini pendapat yang kedua. Inilah yang masyhur dalam mazhab Malik. Tetapi Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma' tentang khilafnya. Tidak lagu tu, mana boleh lagu tu? Dia nak puasa ke, dia nak gapo ke, nak buka ke, mana boleh dia tengah hari lagi. Kita betul lah jatuh dah matahari, boleh buka puasa dah lah kita kata. Dia tak jatuh lagi matahari, nak buka puasa kan? Ataupun nak kira lagu mana? Sehari dia tu tidak sama, malam dia pun tidak sama. Sebab tu Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma' tidak lagu tu. Mereka ijma', kata dia, ijma' mana tidak boleh diambil kira. Nampak ni nampak kalau terlalu jauh sangat, satu negeri tu dengan negeri yang lain jauh sangat. Misalnya nampak di Khurasan, jadi orang sampai ke Andalusia tu pun kena puasa, tidak lagu tu. Ataupun kena raya, tidak lagu tu. Sebab dia akan berbeza mesti. Orang panggil matlak dia tu, masa naik matahari dia, masa naik bulan dia, masa jatuh matahari dia tu tidak sama. Dengan sebab itu dia akan jadi berbeza. Tak boleh kita kaitkan hak tu dengan negeri hak jauh tadi. Jadi ada juga yang mengaitkan dengan pemerintah. Kalau pemerintah tu dia berkuasa dan dia sudah lantik orang-orang yang tengok anak bulan ni, sudah lantik, nampak di satu tempat dalam satu negeri, dalam wilayah kekuasaan dia tu, pemerintahan dia tu, jadi kena berlaku sebab serupa. Ada juga yang kaitkan dengan gitu. Ada juga disebut di sini. Setengah-setengah ulama Syafi'i kata dia kalau negeri itu dekat dan hukum dia tu sama, maknanya sama masa jatuh matahari, naik matahari, lebih kurang sama lah. Hak tu dia kena. Tapi kalau jauh, maka ada dua pendapat dalam Syafi'i. Satunya tidak wajib mengikut kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i. Inilah yang dipilih oleh Abu Tayyib. Dan satu lagi mengatakan wajib juga. Wajib juga. Jadi ada dua pendapat. Dan ini dinukilkan oleh Baghawi daripada Syafi'i. Lepas tu jauh, dekat ni nak kira lagu mana pula. Situ pun ada khilaf juga. Yang pertamanya ikhtilaf al-matalib. Berbeza masa naik matalib. Naik anak bulan tu berbeza. Kalau sama, itu dia kira dekat. Kalau tidak sama, kira jauh. Inilah yang diputuskan oleh Al-Iraqiyun, ulama-ulama Iraq, Saidalani, dan inilah yang ditashihkan
oleh Imam Nawawi dalam Rawdah dan dalam Syarah Muhadzab, iaitu dalam Majmu', dia kata hak ni lah pakai. Memang kebanyakan orang pakai hak ni pun. Kalau duduk pakai-pakai lain ni begitu. Yang ni kalau matlak dia tu masa naik sama, masa naik anak bulan, maka dia kira dekat. Kalau berbeza, dia kira jauh. Gitu. Yang keduanya masafatul qasr. Jauh tu mana sejauh boleh qasar ataupun boleh jamak semaya, atau baru jauh. Kalau tak sampai ke jarak tu dia kira dekat, maka terikatlah dengan orang yang nampak di kawasan tu. Gitulah. Inilah yang diputuskan oleh Imam dan Baghawi dan ditashihkan oleh Rafi'i di dalam kitab Saghir dia. Dan Nawawi di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi sebut hal ni. Jadi ada dua pendapat lah dalam mazhab Syafi'inya. Dalam mazhab Syafi'inya ada dua pendapat tentang jarak tu jauh dekat tu nak kira berdasarkan apa. Dua cara tadi. Yang ketiganya ikhtilaf al-aqalim, berbeza iklim, kawasan itu berbeza. Yang keempatnya ini disebutkan oleh Sarakhsi, dia kata kena, mana terikatlah hukum puasa ke raya ke apa, kepada setiap orang di sesuatu tempat yang mana kira-kiranya tidak tersembunyi, mana akan nampak. Yang akan nampak kawasan tu tak kira lah dia tidak pemerintah lain-lain pun. Misalnya ni Malaysia, alik sana, alik sia, kita kata orang alik sia tu nampak. Dan kalau orang alik sia nampak, kira-kira orang sini pun nampak juga. Dia kira sekali lah tu, dia kira sekali, tidak kira batas kekuasaan pemerintahan, tidak. Tapi yang tadi ada sebut mengambil kira pemerintahan, ada juga lagu tu. Lepas tu hadis ini menjadi dalil menjadi dalil kepada orang yang mengatakan seorang yang nampak anak bulan, dia seorang yang nampak, dia seorang yang nampak. Lagu mana dia tu? Wa illam yathbut biqaulihi, walaupun tidak sabit dengan kata-kata dia tu, mana orang tak pakar. Kalau mengikut mazhab Hanafi tadi kena dua orang, dia seorang. Ataupun dia nampak tapi dia tu orang tak apa pakar lah, sebab tak cukup syarat misalnya, tak cukup syarat. Orang kata dia tu tidak orang adil. Adil dalam istilah syarak ni bukan maksud adil-adil kita ramai-ramai ni, tak. Maksud adil tu dia adalah sifat-sifat dia nya, iaitu dia tidak melakukan dosa besar, dia jaga maruah dia, sesuai dengan keadaan dia tu sebagai gapo, dia tidak selalu melakukan dosa kecil apa semua tu. Itu maksud adilnya. Dan dia tu orang Islam, itu maksud adil. Mengikut empat imam tu tentang puasa, dia lagu mana? Dia kata dia kena puasa lah, dia sendiri tu. Orang lain tak sepakat tak apa, dia, tapi dia sendiri kena puasa kalau dah nampak. Dia seorang. Tapi tentang berhenti berpuasa, yang ni berkait dengan bulan Ramadan lah ni, berhenti berpuasa tu Syafi'i kata kalau dia nampak, orang lain tak sepakat, dia seorang yang nampak. Tapi yang nampak je lah. Kalau nak berhenti puasa bulan Ramadan ni, nak raya lah kita kata, dia nampak. Syafi'i kata dia kena berhenti puasa, tak boleh, dia tak boleh puasa. Tapi dia kena menyembunyikannya. Janganlah raya buat kuih panggil orang, jangan gitu.
Tapi dia menyembunyikannya. Dia tak boleh puasa. Esok kan tu dia tak boleh puasa. Dia mungkin nampak je. Orang lain tak boleh pakai pun tak kira lah. Dia tu tak boleh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia kena terus berpuasa atas dasar ihtiyat, atas dasar mengambil langkah bercermat. Sebab orang lain tak nampak. Boleh jadi dia keliru ke, dia kena gitu, puasa lagi lah. Kalau orang lain tak nampak, dia seorang saja nampak. Tapi mengikut pendapat Syafi'i, hak jelasnya dia kata dia kena berhenti dah puasa orang lagu ni. Dia tak boleh puasa atas dasar ihtiyat ke apa tak boleh. Fa in ghumma alaikum, kalau kamu terlindung daripada nampak anak bulan itu oleh ghaib, yakni oleh awan, faqduru lahu. Jadi faqduru ni lah jadi khilafnya. Faqduru lahu, maka kamu kiralah untuk bulan itu. Kamu kiralah untuk bulan itu. Apa makna kira untuk bulan tu? Kira lagu mana? Kalau berdasarkan ni, kalau berdasarkan setengah-setengah riwayat tu, fa'akmilu 30 atau fa'akmilul iddah 30 yauman. Berdasarkan riwayat lain banyak lagi. Kalau lindung gitu, mana kamu sempurnakanlah berpuasa selama 30 hari. Gitu dalam riwayat-riwayat lain. Tapi dalam riwayat ni banyak juga riwayat ni. Kamu kiralah untuk bulan itu. Jadi kiralah untuk bulan itu lagu mana? Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ni. Yang pertama, inilah pendapat 3 imam besar dan jumhur ulama, bahawa maksudnya iaitu qaddiru lahu tamamal adad 30 yauman. Jadi pada malam ke-30 tu kita tengok anak bulan petang tu tak nampak, sebab bermendung, berawan atau berjerbu, tak nampak. Jadi esok tu yang ke-30, kita sempurnakanlah 30. Ni mengikut jumhur ulama. Jadi bulan tu kita puasa selama 30 hari. Ya, ai unzuru maksudnya tengok di awal bulan itu. Awal bulan itu start bila? Wahsubu 30 yauman, dan kira sebanyak 30 hari. Jangan lebih, sekat 30 lah. Pendapat hak ni pendapat ini ditarjih oleh kebanyakan ulama. Kenapa? Sebab ada banyak riwayat yang lain yang menyokongnya, yang dengan terang menyebutkan begitu. Antaranya fa'akmilul iddah 30 dan seumpamanya. Sempurnakanlah bilangan bulan itu sebanyak 30 hari. Jangan jelas sebut. Jadi tempat faqduru tu disebut gitu. Jadi faqduru di sini ni pun dengan makna gitu jugalah. Dengan makna cukupkanlah bulan itu selama 30 hari. 30 hari dengan berpuasa sehari lagi besok, jadi cukup 30 hari. Itu maksud faqduru lahu. Yang kedua, iaitu maqalat ta'ifah ma'nahu dayyiqu lahu wa qaddiruhu tahta as-sahab wa bihi qala Ahmad wa ghayruhu mimman yujawizu sawma lailatul ghaim an Ramadan. Jadi ada satu golongan dia kata makna dianya, mana kamu andaikan kamu kira ada di bawah tu, di bawah, di sebalik awan itu ada, kamu kira begitu. Ada anak bulan tu. Inilah pendapat Ahmad. Jadi nak kira lagu mana dah tak nampak. Kira lah, gitulah. Tapi tidak jelas. Yang ketiga, maknanya kamu kiralah mengikut manazil dia. Mengikut perjalanan bulan tu, yakni mengikut ilmu falak lah. Itu maksud faqduru lahu. Kamu kira lah, yakni mengikut perjalanan bulan itu. Dan Ibnul Arabi menukilkan pendapat Ibnu Surayj
yang ni tokoh dalam mazhab Syafi'i, bahawa dia kata faqduru lahu. Hak ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di faqduru lahu, kamu kiralah ni. Ini khitab Nabi tujukan khusus kepada orang yang tahu ilmu, kira-kira tahu ilmu falak, dia boleh pakai tu. Itu maksudnya. Lepas tu dalam hadis lain dia kata, kiralah sempurnakan bulan tu selama 30 hari. Itu dia tuju kepada orang biasa. Orang biasa. Tapi kalau orang tu dia pandai ilmu falak, dia boleh pakai hisab pun boleh. Berdasarkan hadis ini. Faqduru lahu pun betul juga. Fa akmilul iddah 30 yauman pun betul juga. Cuma hak ni untuk orang yang pandai, hak ni untuk orang yang tak pandai. Jadi mengikut Ibnu Suraidnya, kepada ni kewajipan berpuasa dan berhenti berpuasa ni berbeza-beza mengikut keadaan orang. Mengikut keadaan orang. Wajib atas satu golongan bihisab syams wal qamar, yang berdasarkan hisab perjalanan matahari dan bulan, dan kepada yang lain dengan mengira bilangan bulan tadi tu, nak tengok anak bulan tu. Jadi begitulah. Ada hak kata boleh, ada hak kata tak boleh pula. Khilaf pula di situ. Lepas tu pendapat yang keempat kata orang yang pandai mengira, dia boleh pakai. Orang lain pun boleh juga tunggu dia. Boleh. Seperti mana orang yang tidak nampak anak bulan, dia boleh tunggu orang yang nampak anak bulan. Gitulah. Tidak kata khusus dengan orang yang pandai mengira saja, dia saja, orang lain tak boleh nak ikut dia. Tidak begitu. Bahkan seperti mana orang yang nampak anak bulan tu seorang dua, orang lain boleh tunggu dia. Begitulah juga masalah kira-kira ni pun boleh juga. Yang kelimanya, harus untuk mereka berdua dan orang-orang lain secara mutlak, harus secara mutlak. Tak kira dia pandai ke tidak pandai ke, tak kira. Asal ada orang yang kira, orang yang bertanggungjawab cara pasal tu, dia boleh tunggu. Gitulah. Tak apalah. Benda ni termasuk dalam benda khilaf. Yang paling moleknya ana rasalah, iaitu yang dipakai di tempat kita sekarang ni kan, dia pakai kedua-dua. Tu molek. Dia pakai kedua-dua. Bukan kata tak tengok langsung, kira saja. Tak. Tapi kita tengok juga sana sini, tengok, pakat tengok. Pakat tengok. Tapi kira juga. Kira-kira pun bila-bila tu kira-kira juga. Kira juga. Jadi pakai kedua, hak itulah yang paling mulia. Bahkan mengikut Subki, mana seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia kata kira-kira ni pun satu benda yang qat'i juga kepada ahli dia, betul, mana benda yang pasti tepat. Dia tepat juga kira-kira. Dengan sebab itu boleh dipakai. Tapi seperti kata tadi lah, benda ni benda khilaf. Benda khilaf. Walau bagaimanapun, kalau katakanlah kira-kira, kira ni takwim, ni kalender, kita kata, kita sendiri dah nampak dengan mata kepalanya tak serupa. Bagaimana dalam keadaan ni kita pakai hak kita nampak. Hak kita nampak. Sebab asasnya Nabi letak di situ. Nabi letak di situ. Atas hak tu. Dia bukan letak atas kira-kira tu. Cumanya kira-kira ni ada faedahnya dalam keadaan terlindung ke gapo ke. Kalau semata-mata terlindung tu, kita kata tak ada anak bulan. Padahal anak bulan dah, mana bulan tu setakat 29 saja. Jadi mana kita makan bulan hak berikutnya lah, makan bulan hak berikutnya. Itu pentingnya Nabi SAW kata di sini, suruh kira tu dalam keadaan tu berguna. Mana kira-kira tu boleh pakai jugalah. Kalau tidak, apa faedahnya suruh kira tu? Satu. Yang keduanya, kalau dalam keadaan cerah nampak pakai hak tu. Tapi kalau terlindung, berdasarkan hadis dia suruh kira. Mana pakai kira-kira? Kira-kira tu berguna di situ. Berguna di situ. Kalau berdasarkan kira-kira, esok tu sudah 1 Syawal dah. Kira raya kan? Sebab kalau kita tidak raya, jadi hari raya kedua lah. 2 Syawal pula. Jadi raya, gitulah pula. Ini maknanya hadis ini
memberi ruang kepada kira-kira ilmu falak tu, memberi ruang kepada ilmu falak. Jadi sebab Ibnu Suraij kata tadi tu boleh kedua tu, kepada orang yang pandai dia boleh pakai kira-kira, kepada orang tak pandai tak ada orang pandai dia pakai boleh. Jadi kalau katakanlah dia raya tu kena pada 2 Syawal sekalipun, dimaafkan kepada dia, tidak kata berdosa kan Nabi larang kan puasa pada hari raya larang. Jadi pahala ke mana dia ni? Pokok dia tak tahu. Dan Nabi suruh kira 30. Ni baru 29. Jadi kita pun dah tak nampak kira 30 lah. 30 tu sebenarnya hari raya dah. Tapi dia tidak raya lagi. Nak cerita di sini Nabi sebut ni mana? Tak usah rusing, tak usah risau, tak usah susah hati, tak berdosa. Tak termasuk dalam hak dia larang dalam keadaan ni. Tapi dalam keadaan ni hak semoleknya seperti dia sebut sini kena kira. Jadi kita pakai kira-kira lah hak tu lebih moleknya, supaya tidak jadi melanggar sabda Nabi yang melarang kita berpuasa pada hari raya tu. Kalau tidak jadi berpuasa, jadi kita langgar lah. Nabi tak sibui kita gaya, kita gaya. Nabi tak sibui kita puasa, kita tak sibui kita puasa hari raya, kita puasa. Mana begitu? Jadi langgar. Supaya juga kalau bulan Ramadan sama juga, sepatutnya kita puasa dah. Kita puasa dah, tapi dah tak nampak kita tak puasa. Padahal itu satu Ramadan dah. Lepas tu Ramadan tu pula kena 29. Dah kita lewat dah puasa tu, jadi 28 hari yang puasa lagu mana? Tak cukup pula. Dengan sebab itu kena pakai juga kira-kira. Jadi apa yang dipakai di tempat kita tu memang cukup molek, pakai kedua. Dalam keadaan fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Faqduru lahu tu makna kira, pakai kira-kira tu lah. Dalam keadaan tu, kalau tidak dia jadi makan bulan berikutnya atau bulan sebelumnya, dia boleh jadi berlaku gitu. Apalagi dalam keadaan ilmu ni sudah maju sangat, dan ketepatan dia tu boleh diyakini, lagi-lagi kita boleh pakai. Ini dia sebut pada muka surat 109 dia sebut. Walil Imam As-Subki Asy-Syafi'i ta'lifun mala fihi ila i'timad qawlihim lianna al-hisab qat'i, kata dia. Imam Subki ada karang satu kitab yang mana dalam tu dia cenderung kepada menerima pendapat ahli kira-kira, ahli falak, pakai hisab. Sebab hisab tu qat'i, sesuatu yang pasti juga, kata dia, tepat. Tapi di sini qultu, kata Khalil Ahmad ni, ma qalahu Subki raddahu mutaakhiru ahli madhhabi. Ulama-ulama mutaakhirin dalam mazhab dia, mazhab Syafi'i lah, menolak pendapat dia. Benda ni kok mana-mana pun khilaf lah, ada khilaf. Jadi hak lebih baik supaya tak adil lah, takut-takut melanggar hak Nabi SAW sabda tu. Takut-takut melanggar hak tu. Jadi kita pakai hisab di situ. Kemudian Umar bin Abdul Aziz tulis surat kepada ahli Basrah, serupa dengan hadis tadi juga, maknanya dia suruh tengok anak bulan lah. Cuma dia tambah hak moleknya, maknanya dia ambil kira wa inna ahsana ma yuqdaru lahu, cara yang paling baik untuk mengiranya iaitu mengambil kira bulan sebelum tu lagi. Jadi jangan kita dalam puasa gapo ni kita hak puasa tu saja je kita ambil kira. Kita kena kira je Syaban lagi. Gitu maksudnya. Syaban lagi, supaya tidak jadi bercelaru, supaya tidak makan mana-mana bulan, tidak jadi kurang mana-mana bulan daripada 29 hari. Ke mana-mana. Itulah maksud dia sini ya. Tidaklah kata kalau bulan Syaban itu 29, maka bulan puasa, bulan Ramadan itu 30 dengan pasti. Tidak. Sebab boleh jadi bulan tu dia berturut-turut 29 pun boleh jadi. Boleh jadi berturut-turut 30 pun boleh jadi juga, walaupun jarang lagu tu. Walaupun jarang. Tetapi
Mana kita kena tengok daripada bulan Syaban lagi, awal bulan Syaban tu, untuk nak jaga ni. Kalau orang tu dia memang duduk cara benda ni, sepanjang tahun dia duduk cara tentang bulan tu, lagilah patut kita boleh pakai pendapat dia tu, sebab dia duduk cara sepanjang masa. Paling tidak kepada orang biasa ni, dia kena tengok situ tu, daripada bulan Syaban lagi, supaya tidak terkeliru untuk bulan Ramadan dan juga bulan raya, iaitu bulan Syawal. Situ lagi dia kena tengok. Itulah maksud hadis di sini. Yang ni kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Wa inna ahsana ma yuqdaru lahu, tu kata-kata Umar bin Abdul Aziz, bukan hadis tu. Yang ni termasuk dalam mudraj lah, hadis mudraj. Mudraj min ar-rawi. Jadi rawi di sini siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Itu pendapat dia. Jadi sikap bercermat tu, dia sebagai pemimpin, dia suruh ambil berat. Mana sebulan sebelum tu lagi, sebelum bulan Ramadan lagi tu, kita kena ambil hal dah masalah anak bulan, iaitu untuk bulan Syaban tu kena tengok dia. Gak kita kata urusan pemerintah ni, dia bukan setakat tu saja, sebulan saja. Kalau sepanjang tahun tu dia lantik, dia ada pegawai-pegawai yang duduk cara benda ni, itu lagi molek, lagi kemah. Kemudian dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, kata dia, hak kita puasa bersama Nabi selama sebanyak 29 hari, itu lebih banyak lagi daripada hak kita puasa selama 30 hari. Jadi kebetulan pula puasa zaman Nabi SAW tu selama 29 hari lebih banyak daripada hak 30 hari. Ada pun riwayat yang menyebutkan, kononnya daripada Ibnu Mas'ud juga, iaitu kami berpuasa, sepanjang puasa tu tak disyariatkan puasa tu bersama Nabi semua 29, satu tahun saja 30 hari. Itu tidak sahih, dengan tepat begitu. Cuma di sini dia sebut hak puasa tu selama 29 hari tu lebih banyak tu berapa tak jelas, tapi lebih banyak daripada hak 30 hari. Nak kata dengan tepat, kalau kita nak pakai hadis tu, ini sekali je selama-lama puasa bersama dengan Nabi semenjak disyariatkan puasa tu, 1 tahun je 30 hari, itu tidak boleh pakai, sebab hadis itu tidak sahih. Demikianlah tersebut di dalam Al-Arfus Syadid, Syarah Tirmizi oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia sebut gitu. Kemudian riwayat daripada Abi Bakrah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, 2 bulan hari raya tidak berkurang, tidak kurang kedua-duanya, Ramadan dan Zulhijjah. Apa maknanya? Tidak kurang lagu mana? Maknanya kalau 2 bulan raya ni, mana 2 bulan raya? Satunya Ramadan kata. Gak orang tak raya bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan tu Syawal tu, 1 Syawal tu orang raya. Tapi disebut sini Ramadan berdasarkan dia dekat. Kerana lepas Ramadan tu selalu raya tu. Yang ni Syawal lah, hak sebenarnya, hak dengan tepatnya Syawal lah, 1 Syawal tu, hari raya tu. Tapi bulan di sini yang dikiranya bulan Ramadan itu, katakanlah bulan Ramadan 29 hari, zahir dia gitulah, nampak. Jadi bulan Zulhijjah, raya haji tu kan bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Zulhijjah pun kurang juga, 29 juga. Tak ada berlaku lagu tu. Adakah makna begitu? Kau lagu mana? Zahirnya nampak begitulah. Kalau hak ni kurang, hak tu dia akan cukup jadi 30 hari. Kalau hak ni cukup, hak tu jadi kurang. Zahirnya nampak begitu, padahal tidak gitu. Kalau faham lagu tu salah. Qala al-Hafiz wa qad ikhtalafa al-ulama fi ma'na hadha al-hadith. Ulama khilaf, berbeza pendapat tentang makna hadis ini. Ada orang yang pakai mengikut zahir dia. Faqala la yakun Ramadan wa Dhul-Hijjah abadan illa 30. Satu makna tidak kurang kedua-dua. Mana bulan Ramadan ni mesti 30 hari. Bulan Zulhijjah pun 30 juga. Dia pakai gitu. Tapi kata dia, ini pendapat ini qaulun mardudun, tertolak, dan bercanggah dengan kenyataan yang disaksikan oleh semua orang. Tidak
kata bulan Ramadan ni tidak kurang, tak pernah 29 hari. Macam mana dah zaman Nabi SAW tak diriwayat dah kebanyakannya puasa bulan Ramadan ni selama 29 hari. Jadi tidak kurang tu kalau kita pakai dengan makna kedua-duanya mesti 30 hari, tak betul. Tak betul sama sekali kalau lagu tu. Sebab apa? Nabi duduk puasa selama 29 hari tu lagu mana? Patut bulan Zulhijjah pun 29 hari juga. Kedua-duanya kurang. Lagu mana? Asa ni tertolak, tak boleh pakai ni. Dan cukup untuk menolak pendapat itu sabda Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddah. Pada waktu yang hadis tu kata, berpuasalah apabila nampak anak bulan, dan berhentilah berpuasa apabila nampak anak bulan. Kalau kamu terlindung, maka sempurnakanlah bilangan bulan. Sempurnakan bilangan bulan itu maknanya jadi 30 lah. Nabi sendiri suruh kan, cukup 30. Macam mana pula kata tidak kurang? Suruh cukup 30. Maknanya ada ketikanya hak kurang daripada 30 tu, 29 hari. Ada yang kata seperti tadi, tidak kurang itu maksudnya kedua-duanya tidak kurang adalah tahun yang sama. Mana tahun ni kalau bulan Ramadan 29 hari, bulan puasa mesti raya haji bulan Zulhijjah mesti 30 hari. Atau sebaliknya, kalau bulan Ramadan 30 hari, bulan Zulhijjah mesti kena 29 hari. Tidak lagu tu. Tapi boleh difahami daripada zahir hadis ni gitu. Tidak kurang tu. Kedua-dua sekali tu tidak kurang. Maksudnya kalau kurang salah satu adalah, tapi tak boleh pakai juga tu. Yang kedua tu. Ada juga orang yang mentakwilkan dengan takwilan yang betul, boleh dipakai lah. Umpamanya Ishaq bin Rahawai, dia kata la yang qusani fil fadilah in kana 29 atau 30. Mana tidak kurang ni dari segi fadilah dia. 2 bulan hari raya, maksud 2 bulan hari raya tu Ramadan di sini hari raya sebenarnya bulan Syawal, tapi sebut Ramadan tu maksudnya pasal hak dekat raya tu selepas dia selalu. Selepas habis bulan Ramadan tu selalu. Tak kira lah selama 29 hari lepas pada tu ke ataupun 30 hari ke, tak kira. Itu disebut bulan raya. Padahal bukan dalam bulan puasa tu, bulan Ramadan tu hari raya je kan. Tu dia kena jelas lah tu. Jadi tidak kurang ni, tidak kurang kedua-dua bulan tu dari segi mana? Dari segi fadilah. Jangan kamu fikir, jangan kamu ingat kalau bulan Ramadan tu 29 hari jadi kurang adalah kita tahun ni fadilah. Kalau 30 tu baru penuh. Jangan fikir gitu. Walaupun 29 dia penuh juga, sempurna juga ibadat kita, sempurna juga. Jangan kita kata kita tak ada 30 jadi kurang. Jangan begitu. Ataupun kita kata bulan raya haji tu, bulan Zulhijjah tu bila 29 kita kata kurang. Dengan sebab dia bilangan hari dia 29 hari saja, tak boleh lagu tu. Jadi kurang lebih ni bukan letak di situ. Kurang lebih ni letak pada amalan kita dalam bulan tu. Bukan letak pada bilangan hari dia. Sama ada dia 30 ke kedua-duanya, atau 29 ke kedua-duanya, atau salah satunya 29, salah satunya 30, serupa je dari segi fadilat dia. Jangan kita mana-mana nak kata hak 30 tu jadi lebih sebab bilangan hari dia lebih, kita puasa 30 hari, hak tu puasa 29 hari je. Apa lebih 29? Jangan kata lagu tu. Silap kalau lagu tu. Allah SWT boleh bui sama, serupa hak 29 ke 30. Ini betul, molek. Kalau takwil lagu tu betul. Ada juga yang mengatakan tidak kurang tu dari segi pahala beramal pada kedua-duanya. Bulan ni hak 30 tu pun serupa juga. Bulan 29 tu pun serupa juga. Tidak kata kurang dengan sebab bilangan bulan hari tu kurang jadi kurang. Tak, sama sekali tidak. Jadi pahala tu. Tadi fadilah ni pahala lebih kurang jugalah. Inilah dua pendapat yang masyhur daripada salaf, kata dia.
Dan dalam Tirmizi, Imam Tirmizi menukilkan dua pendapat ni daripada Ishaq dan Imam Ahmad. Ada disebut. Jadi mengikut Imam Ahmadnya, dia kata tidak berlaku, tidak mungkin, dia kata kurang kedua-dua bulan tu fi sanatin wahidah, dalam tahun yang sama. Kalau bulan puasa kurang, Zulhijjah penuh. Kalau Zulhijjah penuh, bulan puasa kalau Zulhijjah kurang, bulan puasa penuh. Ini pendapat, satu pendapat dia. Tapi kita sudah sebut dah tadi, tidak begitu, tidak tepat juga. Dia boleh jadi kedua-dua bulan itu 29 hari pun boleh jadi. Boleh jadi. Tidak kata mesti kalau hak ni kurang, hak ni lengkap. Lengkap termasuk 30 hari lah, atau sebaliknya, tidak begitu. Jadi hak lebih baiknya ialah pendapat Ishaq, Imam Ishaq bin Rahawai. Sebab Ishaq mengatakan boleh jadi dalam satu tahun itu kedua-duanya kurang atau kedua-duanya penuh, yang ni 30. Boleh jadi. Hak tidak kurangnya iaitu fadilat dia atau pahala dia, hak tu tidak kurang. Hak tu lebih ke mana? Qurtubi berpendapat hak ni hak Nabi kata ni khusus untuk tahun dia saja, bukan untuk sepanjang zaman. Ada satu tahun tu Nabi kata begitu. 2 bulan hari raya tidak kurang. Mana? Tahun hak dia sebut tu tidak kurang kedua-duanya. Yang ni salah satu daripadanya 30 hari, satu lagi 29 hari. Khusus dengan ada tahun yang tertentu. Tahun yang berapa tak jelas. Khusus dia kata gitu. Bukan untuk sepanjang masa. Sebab memanglah kalau orang yang belajar benda ni, dia tahu belaka, ada kalanya kurang kedua-duanya, ada kalanya penuh kedua-duanya, ada kalanya berbeza. Ibn Rushd antara orang yang berpendapat begitu, seperti Qurtubi itu. Mana orang Sepanyol lah kira-kiranya berpendapat begitu. Ada juga yang berpendapat maksud tidak berkurang kedua-duanya, 2 bulan raya itu tidak kurang, itu dari segi hukum. Dari segi hukum, inilah yang dipegang oleh Baihaqi dan sebelumnya dipegang oleh Tahawi. Ini dari segi hukum apa, tak ada beza, serupa je. Tidak kata dah kalau bulan kurang tu dia kena lagu mana-mana, misalnya buka puasa awal sikit ke ataupun lewat sikit ke, tak ada. Dari segi hukum serupa. Buka puasanya bila matahari jatuh. Apa dia boleh makannya setakat terbit fajar shadiq. Serupa je dari segi hukum dia. Hak lain-lain pun serupa juga. Hak berkait dengan hukum. Tidak kata kalau gini dia jadi kurang, berbeza hukum. Tidak lagi itu. Ada juga yang kata sekadar pendapat lah ni, sekadar pendapat masalah tak benar sabar gitu-gitu, itu ada macam-macam lah. Misalnya ada yang kata begini, 2 bulan raya ni tidak kurang. Sebenarnya kedua-dua sekali itu tidak kurang dalam satu tahun. Tapi yang jadi kurang itu dengan sebab ada halangan. Sebenarnya tidak kurang kedua-duanya. Gitu. Tidak kurang itu maksudnya kedua-duanya tidak 29 hari. Yang ni kalau hak tu 29, hak ni 30, atau sebaliknya, dia mesti berbeza begitu. Cumanya yang jadi kalau ada kata kurang lah 29, hak ni pun 29 juga, itu kerana sesuatu halangan ataupun kekeliruan. Ada juga yang kata gitu. Tapi dia kata wala yakhfa bu'du, ni terlalu jauh, tak pernah sabar lah. Ada juga yang mengatakan kedua-duanya tidak kurang, yakni 29 hari kedua-duanya itu maksudnya berdasarkan hak kebanyakan, kebiasaan. Bukan mesti begitu, bukan mesti, tapi berdasarkan kebanyakan. Dia kalau hak ni 29, hak tu 30, atau sebaliknya. Tidak kata kedua-duanya kurang, berdasarkan kebanyakan, bukan pastilah. Walaupun ada juga berlaku, nadir lah, nadir, jarang berlaku kedua-duanya kurang, jadi 29 kedua-duanya, 29 hari.
Jadi hak tadi lah, hak paling moleknya hak tadi, hak Ishak tadi tu, mana tidak kurang kedua-dua bulan tu, walaupun kurang bilangan hari dia dari segi fadilat, dari segi pahala, ataupun dari segi hukum jadi berbeza, kan tak serupa. Serupa je. Itulah lebih kemahnya. Kemudian babun idza akhta al-qaum al-hilal, wallahu a'lam.